Baru-baru ini muncul gambar seorang peguam yang mewakili ibu kepada arwah Zara Khairina Mahathir bersama dengan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dan Menteri Armizan Ali dan juga seorang lagi peguam yang terkenal Ram Singh. Apakah reaksi pertama Anda? Mesti ada yang terus pikir, ada konspirasi ke nih? Inilah yang sedang heboh sekarang, di mana spekulasi liar mula mengaitkan tokoh politik berprofil tinggi dengan kes kematian tragis seorang pelajar berusia 13 tahun yang masih lagi segar dalam ingatan ramai. Tetapi menurut Peguam Shahlan Jufri, semua itu adalah satu fitnah yang jahat yang sengaja dimainkan untuk mengelirukkan orang ramai. Gambar itu sebenarnya diambil pada bulan Jun 2025, jauh sebelum apa-apa spekulasi timbul, dan menurut Shahlan, ia langsung tidak kaitan dengan kes Zara. Namun di era media sosial sekarang, sekali gambar ataupun video naik, orang ramai akan terus mencari naratif tersendiri, kadang-kadang tanpa peduli kepada fakta yang sebenar. Seorang pembantu kepada Menteri Armizan malah terpaksa membuat laporan polis selepas sebuah video TikTok coba mengaitkan menteri itu dengan kes Zara. Bayangkan, hanya kerana satu gambar, cerita konspirasi boleh tercetus dan viral sebegitu cepat. Shahlan dalam kenyataannya menegaskan yang komitmennya hanyalah kepada keadilan untuk arwah Zara. Beliau sudah pun melaksanakan pelbagai tindakan undang-undang yang penting sejak dilantik oleh Ibu Arwah. Antaranya, beliau menguruskan penggalian semula kubur, melaksanakan postmortem yang memakan masa hampir 8 jam, memohon hukuman lebih berat terhadap pelaku yaitu maksimum 10 tahun, serta berjaya mendapatkan kebenaran untuk inquest yang kini sedang berjalan. Semua langkah ini menunjukkan kesungguhan beliau untuk memastikan keadilan ditegakkan dan bukan untuk bermain politik ataupun terlibat dalam sebarang agenda tersembunyi. Namun, disinilah timbul persoalan besar yang semakin mengundang kontroversi. Mengapa setiap kali ada kes berprofil tinggi yang melibatkan kematian tragis, pasti wujud cobaan untuk mengaitkannya dengan ahli politik? Adakah ini sekadar kerja pihak yang mahu menangguk di air keruh untuk menjatuhkan reputasi tokoh-tokoh tertentu? Atau mungkin kerana rakyat sendiri sudah hilang kepercayaan kepada sistem, lalu mudah terpercaya ataupun mudah percaya kepada teori-teori konspirasi? Kita tidak boleh nafikan bahwa sebelum ini memang ada kes-kes di Malaysia yang akhirnya terbukti ada campur tangan orang berpengaruh. Dari kes-kes skandal besar hinggalah kepada kes jenayah tertentu, rakyat sudah terbiasa dengan bayangan bahwa orang besar sentiasa cuba melindungi diri mereka. Jadi tidak heranlah apabila gambar itu muncul dan ramai terus yang berpikir bukan-bukan. Tetapi dalam kes ini, Shahlan menolak sekeras-kerasnya dakwaan itu. Katanya semua ini adalah fitnah yang berniat jahat. Kalau kita pikirkan, agak mustahil seorang peguam yang sedang mewakili keluarga mangsa sanggup bermain dua muka. Kalau betul dia mahu keadilan ditegakkan, segala tindakannya sekarang itu memang konsisten ke arah itu. Penggalian semula kubur dan postmortem 8 jam bukanlah sesuatu yang kecil. Itu menunjukkan betapa seriusnya usaha beliau untuk mencari kebenaran tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada arwah Zara Khairina. Namun persoalan kontroversi yang masih lagi berlegar-legar sekarang ini adalah siapakah sebenarnya yang menyebarkan gambar itu dan apakah tujuan utama mereka? Adakah mereka hanya sekadar mahu mencipta sensasi di media sosial untuk meraih tontonan dan juga like? Atau ada agenda politik yang lebih besar di sebaliknya? Ingat, kes Zara ini sudah pun menjadi perhatian bukan sahaja di negara ini tetapi juga perhatian nasional. Apa sahaja unsur yang boleh dikaitkan dengan tokoh politik pasti akan meledak. Mungkin ada pihak yang sengaja mahu menggoncang imej Ketua Menteri Sabah ataupun Menteri Armizan dengan cara ini. Kita tahu, politik Sabah memang penuh drama dan pertembungan kuasa. Jadi tidak mustahil isu ini boleh dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Dan sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua yang menonton.
Satu soalan yang cukup kontroversi. Adakah rakyat Malaysia sebenarnya terlalu cepat percaya kepada teori konspirasi kerana pengalaman lalu yang membuatkan mereka hilang kepercayaan kepada institusi? Ataupun sebenarnya ada kebenaran yang terselindung di sebalik gambar dan juga spekulasi ini? Sebab kalau kita lihat balik sejarah memang ada kes-kes di mana pada awalnya pihak berkuasa menolak kaitkan orang besar, tetapi akhirnya terbukti ada sesuatu. Tetapi dalam kes Zara ini, setakat ini semua bukti menunjukkan bahwa cerita kaitan dengan ahli politik hanyalah fitnah semata-mata. Jadi apakah kita ini sedang menjadi mangsa kepada permainan persepsi? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan yang belum lagi terbongkar? Inilah yang membuatkan isu ini menjadi sangat panas. Ia bukan sekedar tentang satu gambar, tetapi tentang krisis kepercayaan rakyat terhadap sistem. Apabila rakyat sudah tidak yakin, fitnah pun nampak macam fakta. Dan bila fakta mula tenggelam, apa saja boleh menjadi senjata politik. Itulah kawan-kawan realitinya. Jadi sahabat-sahabat semua, apa pandangan Anda? Adakah benar semua ini hanyalah fitnah jahat seperti yang ditegaskan oleh Peguam Shahlan Jufri? Atau sebenarnya ada sesuatu yang cuba ditutup daripada pengetahuan umum? Coba Anda tinggalkan komen Anda di bawah sebab saya ingin tahu dan saya yakin ramai di luar sana ada pandangan yang berbeza. Dan mungkin ada yang sudah tahu lebih banyak daripada apa yang sudah dilaporkan. Dan sebelum saya akhiri konten kita pada hari ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu persoalan yang akhir. Dalam era politik yang penuh dengan manipulasi ini, siapakah yang sebenarnya sedang mempermainkan siapa? Adakah rakyat dipermainkan oleh penyebar fitnah? Atau adakah rakyat sebenarnya sedang dipermainkan oleh orang yang lebih berkuasa di belakang tabir? Fikirkanlah. Baiklah sahabat-sahabat semua, kalau Anda rasa pendidikan ini penting untuk diketahui ramai, jangan lupa untuk tekan like, share video ini, dan subscribe ke channel ini Currents via MY supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali ada pendidikan baru. Kita akan terus kupas isu-isu panas yang penuh dengan kontroversi dan syarat dengan persoalan yang akan membuatkan Anda tertanya-tanya. Benarkah semua ini atau hanya permainan kuasa semata-mata? Sekali lagi sahabat-sahabat, fikirkanlah. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih semua.